Wacana kita pada malam ini sangat-sangat mustahak ya. Sangat-sangat padat. Apa yang Ustaz Mas Rizie bagi tahu tadi bukan satu benda yang direka-reka, adalah satu benda yang nyata ya. Kerana telah terdapat amaran-amaran daripada pengkaji dalam dunia ini, researcher dalam dunia ini, bahawasanya kita tak akan perasan perkara ini akan mendatangi kita sehinggalah dah terlewat sangat dah baru kita terperasan. Begitu. Tok Ki, ini isu keselamatan. Kalau digital ID ni masuk dalam ni, macam Ustaz kata tadi, masuk dalam general punya ni, agung punya ni, raja punya ni, kerabat punya ni, dan orang penting pentadbir punya ni, rakyat jelata apa lagi kan? Adakah dia melibatkan isu keselamatan? Kalau ikut cerita-cerita yang sebelum ini ya, bila umat di satu masa tu, cikgu, dia diserang wabak. Ingat tak? Hadisnya mengatakan kalau wabak menyerang, maknanya kita tak boleh keluar. Jangan pergi mana? Duduk dalam daerah. Dan ustaz pun tak boleh nak pergi dah. Orang luar Tapi pun jangan masuk. Dia jadi pelik. Dia pergi ambil nakit bubur. Dia lain pendekatan dia. Jadi itu satu pendekatan. Tapi yang kita lebih risau juga ya, hari ini dengan nanoteknologi itu, dia boleh buat apa saja. Ada saya tengok gambar ni, video ni, tikus ni bila dia on aja, tikus ni terus jadi ganas. Dia on cahaya tu keluar. Jadi yang kita khawatiri, sebab kita nak kerajaan turun jawab dan beri kita maklumat. Betul kita tak ni? Kalau tak betul, kena cakap tak betul. Jadi lembu ni nak tanduk orang, tiba-tiba tap dia on. Lembu jadi lupa. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ini yang kita khawatiri adalah bila dia terkena kepada orang-orang yang menjaga keselamatan. Kita takut benda ini boleh membawa mudarat. Jadi inilah juga yang kita minta pihak kerajaan, ahli-ahli parlimen supaya tengok, tanya dan soal. Pasal takkan nak terima je. Maknanya kita melihat tiba-tiba kita jadi negara nak tukar katakan, daripada negara yang berparlimen, raja berparlimen, dia orang macam nak tukar. Contohnya hari ini nak tukar, tak nak ada raja. Mana boleh suka-suka gitu. Jadi ini yang kita nak semua ahli parlimen, semua rakyat-rakyat Malaysia, contohnya Majlis Profesor Negara ke, Majlis Perunding Melayu ke, semua kena kaji. Pasal ini terlalu penting. Terlalu penting. Jadi jangan kita ambil mudah. Jangan kita budayakan penafian. Tak adalah kot, ni okey je kot, takkanlah macam ni. Jadi benda yang kita deal ni adalah deal dengan beruk-beruk yang luar biasa. Yang bunuh is nothing. Bunuh orang, nak abdikan orang, tak ada hal. Dah banyak mana sebelum ini orang mati pun. Mereka ini contohnya ya, dia jual senjata. Nak jual senjata, dia kena create perang. Jadi dia lah pergi suruh create perang. Dan orang inilah yang kita percaya, cikgu. Faham Maknanya kita percaya kepada orang yang terbukti jahat. Jahat, ya. Kalau tak terbukti jahat, masih okey. Ini dah terbukti jahat. Saya tak tahulah apa anugerah mungkin pada Khairi ke, tak tahulah terbukti jahat ke tidak, tak tahu, tanya Datuk Asri ke apa benda lah. Yang kita nak tahu adalah apa orang-orang yang kita pilih untuk mewakili kita nak lakukan. Dan apa dia pemimpin-pemimpin mereka yang pandai, yang boleh melakukan sesuatu yang boleh melindungi kita. Apa yang kita nak buat? Hari ini kita macam tergadai, cikgu. Okey, makanan tak ada, apa nak buat? Akan matikah kita kalau makanan tak ada? Ataupun akan ada keadaan neighbor kita pun nak rebut makanan bunuh kita pun. Kalau makanan tak ada, apa jaminannya? Hari ini apa jaminannya kita dapat melindungi diri kita dalam keadaan yang selamat?
Pasal hari ini semua faktor-faktor tak selamat ni akan timbul lah ni. Dia akan timbul. Dia ada okeylah, one world bank, one world army, one world religion. Lagi sekali-kala lepas tu anak pun milik negara. Jadi kita tahu ini mana-mana punya agenda. Ya, ya. Jadi perkara ini bukan perkara yang simple. Tak ada apalah, tak ada apa. Tapi saya nak share pasal di luar sana sebenarnya ramai lagi, walaupun sebenarnya lepas second dose tu sebenarnya rejection pun ramai. Orang tak nak third dose. Tapi ada juga masih yang percaya. Baru ni saya jumpa. Saya baru hantar anak. Ini dah last week. Saya baru hantar anak saya injection. Budak 6 tahun, 5 tahun. Allahu Akbar. Dia macam seronok. Ini bukan cerita main-main ni. Dan pendidikan PhD. Jadi kita kena ada kata orang, ada kaedah paling tidak boleh memilih lah, diberi maklumat. Pasal hak pengguna, kita kena ingat je, hak pengguna di seluruh dunia adalah nombor satu, hak untuk mempunyai maklumat. Memiliki maklumat pun tak ada, apa lagi nak buat pilihan, hak nak memilih. Jadi benda ini saya harap tuan-tuan yang melihat kita punya forum kita hari ini agar bertanya. Tak ada masalah, tanya aja, tanya sampai dapat jawapan. Tapi tanyalah betul-betul yang betul-betul yang serius, supaya mungkin dengan adanya bantuan atau kerjasama tuan-tuan hari ini, kerjaan mungkin decide okeylah tak payahlah kot. Mungkin lepas tu kita tak apalah, kita close ekonomi kita lah, tak payah dengan yang luar lah. Kalau tak close pun ikut dia juga. Jadi mungkin kaedah-kaedah tentu perlu dilihat kembali juga. Ya, Prince. Ya, saya. Dalam perjalanan kita berkata-kata tentang kebenaran yang tersembunyi. Kebenaran ada yang secara nyata, ada yang tersembunyi. Begitu juga keburukan ada yang tersembunyi, ada yang keburukan itu secara nyata kemudian dia jadi baik. Kemudian buruk pun nampak macam elok. Ini adalah permainan. Jadi apa yang Prince lihat peranan media international terutamanya dalam pengawalan media ke arah nak menyekat maklumat yang seperti kita duk cerita ni? Ada satu benda yang saya setuju dengan Donald Trump. Ada satu benda dia. Okey. Dia selalu kata this is fake news. Don't believe the news. It's not true. So dia kata the news is fake. Everything is fake. I believe. Yeah. Everything memang ada di plan. Dia tunjuk kita sains yang kita memang tak sangka. Lepas tu ada filem-filem. Contohnya ada satu movie ni dekat sana, ada 3 segi, dekat tepi dinding tu, tapi kita tak perasan. So the media and the movies ni semua, it's a part of semua benda ni juga. The news, lepas tu dengan media, lepas tu yang pelakon-pelakon. Dekat negara kita ni, kita ada pelakon-pelakon tau. Ada millions of followers. Ada orang can say something. Ada yang dah tahu dah pasal benda ni. Kita punya minister, kita punya kerajaan semua apa bagai, they have so many followers tau, tapi tak ada seorang pun yang bersuara tau. Not even one. Anak tengah cakap semua yang pasal kita punya artis-artis ni semua, yang penyanyi ni semua, yang pelakon ni semua, they tak pernah buka mulut. Not even seorang pun tahu, cikgu. And it's like you cakap semua dekat you punya people semua, dekat orang Melayu ni, macam mana everything is happening right now, tapi seorang pun tak buka mulut. Orang yang macam kita lah. Dia orang tahu tapi dia orang diam, dia orang hide. Atau tak berani ke apa? Tak tahu. Mungkin ada orang pun dia pun salah satu ahli ke, secret society ya. Yeah. Our world now it's really really sad lah. Macam mana kita kena control semua dengan kita punya kerajaan tipu kita hari-hari. Ada 20,000 kes sehari. Don't believe the media, don't believe the news. Everything that they tell you are all lies. Dia orang pun macam
ada Ada skrip dia. dia punya script tu yang dia kena baca depan TV tu kan. Okay, so everything is made up, everything is fake. So people kena sedar lah, macam mana kita punya media semua. If you ada something untuk bersuara, speak up, tell the people macam mana kita punya negara ni hari ni. If you ada millions of followers and you boleh help the community ni semua, okay, speak up, cakap. Tapi seorang pun, not even seorang cikgu, serious, not even seorang pun pelakon kita ke, kita punya penyanyi ke nak cakap apa-apa. So saya kena cubalah kan. It's like I will try my best. Tu pasal saya punya YouTube ni macam saya cuba nak bagi tahu lah kan how kita punya dunia, kita punya kerajaan apa bagai semua. I'm trying nak sebarkan lah semua benda ni. Okay, cikgu nak bagi anda satu tagline. Anda boleh cari sendiri. Tagline ini diguna oleh pemimpin-pemimpin dunia yang menyokong New World Order. Tagline ini berbunyi, ada 3 perkataan BBB kat situ. Build Back Better. Cikgu ulang ambil pen tulis. Build Back Better. Ini adalah tagline yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin dunia yang menyokong New World Order. Ya. Pada 22 hari bulan Februari 2022 pula, Presiden Biden pula declare New World Order telah pun bermula. Okey, kita pula declare digital currency 2024, Central Bank Digital Currency ditubuhkan, CBDC dan Digital ID akan dilancarkan. So ini satu benda yang macam selari pula. Macam selari pula. Ya, build back better. Ada tak? Ada tak connecting the dots tu? Ada tak keserasian perancangan mereka itu antara apa yang pemimpin-pemimpin dunia bagi tahu dengan plan World Economic Forum, dengan apa yang dipertontonkan ketika Olimpik, kemudian ketika summit baru-baru ni menceritakan tentang New World Order, dengan keyword mereka ini, build back better. Maka semalam cikgu tengok video recording daripada Geneva. Pemimpin kita yang menjadi wakil kita pun menyebut dengan jelas, we build back better. Artinya sahlah mereka ini semua adalah penyokong-penyokong New World Order. Begitu Ustaz Mas Rizie. Mereka sekarang dah cara terang-terangan dah Ustaz. Tak ada malu-malu, tak ada segan-segan. Apa stand kita? Masih nak segan-segan ke, atau nak malu-malu ke, atau macam mana Ustaz? Kalau saya nak ulas kali ni, pertama, kita ni orang Islam tak diajar untuk berperang. Kita tak boleh menyerang. Tapi kalau kita diserang, kita wajib mempertahankan diri. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan dalam surah Al-Anfal, Allah menyebutkan wa'idul lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamullahu ya'lamuhum. Al-ayah sadaqallah. Persiapkan segala persiapan, kemampuan yang kamu sanggupi untuk menghadapi musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang yang selain daripada mereka yang kamu tidak ketahui, tapi Allah Maha mengetahui. Musuh kita banyak. Jadi oleh kerana itu, bersiap. Siapkan payung sebelum hujan. Bersiap sebelum serangan, kita kena bersiap. Sebab itulah dalam peperangan Khandak contohnya, Rasulullah SAW menggali parit. Nabi sendiri gali parit. Sebab nak menghadapi serangan daripada musyrikin. Persiapan itu perlu. Allah memerintah kita bersiap. Dan Allah sebut dalam hadis Nabi SAW, Al-mu'minun qawiyu. Orang mukmin yang kuat itu, khairu. Lebih baik. Wa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid da'if. Daripada orang mukmin yang lemah. So sekarang, kita kena jadi orang yang nak dicintai oleh Allah, nak menjadi orang yang baik, yang bagus. Para pemimpin kita, mesti kena menjadi orang yang kuat.
Orang yang kuat tidak tunduk kepada tekanan daripada musuh. Orang yang kuat, pemimpin yang kuat tidak akan mengikut telunjuk, kempen dan proksi daripada musuh. Orang yang kuat mesti tahu jati diri nak mempertahankan tanah airnya, mempertahankan agamanya, mempertahankan bangsanya. Orang yang kuat ini Allah sebut bukan setakat baik, bahkan wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minin. Dicintai, lebih dicintai oleh Allah. Jadi persoalannya, kalau kita nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, nak disayangi oleh Allah, kena menjadi orang yang kuat. Persoalannya sekarang, serangan dah bertubi-tubi. Result daripada 2 tahun lockdown, PKP dan vaksinasi yang dijalankan ini pun dah sudah berterabur macam-macam masalah yang berlaku pada rakyat dalam negara kita. Ekonomi kita melonjak naik. Barang melambung, makanan sekarang melambung. Keadaan ekonomi kita nak menghadapi kebuluran dah judahnya. Allah. Mereka akan kontrol pemakanan. Macam mana Dajjal, dia akan akhir zaman dikontrol. Dia akan kontrol food, makanan. Dia akan kontrol currency, kewangan. Jadi kita besok ni seolah-olah menjadi tersepit di antara perlu kepada makanan, perlu kepada. Kalau yang sebelum ini mungkin dia punya agenda melalui kita tak boleh pergi buat ibadat, kita tak boleh pergi itu ni kerana tidak ada apa sejahtera, kerana tak cukup dos dan sebagainya. Tapi yang akan datang ini untuk melayakkan di pasar digital mesti kena ikut apa order mereka. Jadi sebab itu kita melihat perkara ini sangat berbahaya kerana mereka nak bawa kita dalam lubang biawak. Mereka nak bawa kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Sekiranya kamu mengikut akan ajaran, order yang dibawa oleh ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, yaruddu ba'da imanikum kafirin. Nescaya mereka akan mengembalikan kamu daripada kamu elok-elok beriman kepada Allah, kamu jadi kafir, kata Allah. Allah dah beri amaran kepada kita. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fi rasul. Bagaimana kamu boleh jadi kafir sedangkan Allah utuskan Rasul, Allah turunkan ayat Quran kepada kamu? Kamu boleh jadi kafir juga. Persoalannya pada hari ini, kuasa yang dibuat oleh manusia yang proksi Dajjal ini, mereka sekarang sedang mengarah, membawa manusia ini melumpuhkan agama kerana mereka menganggap agama Islam adalah penghalang yang paling besar kepada mereka. Sebab itu mereka kena bunuh keimanan ini dengan kebendaan. Masya Allah. Mereka sekat pemakanan, mereka sekat ekonomi, mereka sekat pergerakan, mereka sekat ibadat. Nak lumpuhkan supaya keimanan. Kerana kalau kita tengok perbincangan mereka di Jerusalem dalam buku Tarbiyatul Aulad fi Islam, Profesor Dr. Nasir Ulwan dalam guru di Universiti Abdul Aziz Jeddah menyebutkan bahawa perhimpunan di Jerusalem pada 1930-an, pihak-pihak evangelis Zionis ini telah menyatakan selama mana Al-Quran ada di dada-dada umat Islam, kita tak akan mampu menewaskannya. Oleh kerana itu bunuh umat Islam daripada mereka menghafal Al-Quran, yakin kepada Allah. Maka kita hancur dengan pemakanan yang tak sembelih, pemakanan yang syubhat. Hancurkan akaun mereka supaya mereka tak boleh bergerak dalam organisasi. Sekat ibadat-ibadat mereka sehingga mereka jauh dengan agama Allah. Maka bila mereka sudah tidak ada keimanan lagi, maka senanglah mereka mengikut telunjuk hatta tattabi'a millatahum. Senanglah mereka mengembalikan kita elok-elok beriman, kita jadi yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Elok-elok kita beriman, kita akan jadi kafir, tuan-tuan. Jadi sebab itu agenda mereka nak bawa kita mati kafir. Kalau mati kita kena serang, kena perang, iman kita ada lagi, mudah-mudahan kita mati syahid. InsyaAllah. Kita mulia lagi di sana, dapat masuk syurga. Walaupun Sayyidina Hamzah dibelah jantungnya, dibunuh dengan kejam, tetapi dia menjadi syahidus syuhada, penghulu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mati iman kita jadi kafir, iman kita tidak bertuhan dengan Allah, bergantung kepada makhluk proksi Dajjal, bergantung kepada evangelis Zionis, keimanan kita dah tercabut daripada diri kita, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, mati kita na'udzubillah min zalik, di dunia kita dijajah, ditindas, di akhirat kita merana di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sebab itu kita kena ada prinsip. Jadi daripada hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati bergalang tanah. Itu para pejuang punya prinsip. Masya-Allah. Kita tetap mempertahankan. Allah tidak nilai menang atau kalah. Allah menilai sejauh mana kita berusaha melaksanakan tanggungjawab mempertahankan agama bangsa dan tanah air ini daripada dijajah. Masya-Allah. Tu dia. Cikgu dah kata dia dah. Pedang ni, panglima perang ni. Begitu. Jadi sangat-sangat terkesan ya, sangat terkesan. Okey. 2 tahun lepas dia orang dah buat tahu simulation monkeypox. Dah monkeypox. Apa yang dengar hari tu? Tahun lepas tak? Dia orang setahun lepas dia orang dah buat simulation. Dia orang kata ada satu wabak akan datang pada bulan Mei, 1 Mei. Simulation dia tu bermula pada 1 Mei. Saya rasalah Tok Ki, kita kena cari orang yang buat simulation ni dan orang yang buat apa nama tu, yang tu mengkaji tu, kerana dia ni tak tahulah, dia macam kasyaf oh. Macam kalau macam wali lah, kalau tak ni wali lah, dia boleh tahu setahun tu siap date dia. Dahsyat ni orang ni, kita kena cari dia orang ni, kerana kita kena tanya banyak benda ni. Kerana dia punya ramalan dalam simulasi monkeypox tu sangat-sangat tepat. 1 Mei gitu. Rupa-rupanya tu 1 Mei jadi sungguh wabak ni kat dunia ni. Adakah ia satu kebetulan atau perancangan Tok Ki, dan macam mana kita nak merancang? Dan ada juga yang tanya ni, macam mana kita nak keluar daripada sistem yang ada sekarang ni? Ya, kalau kita tengok kartun Simpsons, Scooby-Doo pun ada. Scooby-Doo pun. Apa ni, Simpsons, Scooby-Doo yang saya ingat lah. Belum Avenger lagi. Macam yang ada yang Prince kita cakap cakap tadi, Prince Smith cakap pasal apa tu, Max Brooke. Dia ni penasihat militeri. Dia sebenarnya banyak sangat cerita-cerita yang begini yang saya pun tak tahu, kadang-kadang kita tak boleh nak jawab. Maknanya kenapa Malaysia menjadi kita di Malaysia seolah-olah menjadi showcase. Apa kaitan 1 Mei dan Hari Illuminati? Ini persoalan-persoalan yang semua kita kena tanya diri kita. Janganlah kita menjadi bengong lama, tak habis datang bengong baru. Cukup-cukup. Kita kena perkasakan jiwa-jiwa kita ini, kawan-kawan kita ni, supaya mereka jadi pejuang. At least mereka dalam usaha berjuang itu, peluang kita mendapat syahid tu lebih lah. Jadi jangan kita ambil mudah, kita serah ikut orang saja. Jadi macam 1 Mei. Kenapa 1 Mei? Apa Illuminati ni? Apa ini semua ni apa benda ni? Apa benda ni? Ni semua apa benda ni? Apa perancangannya? Jadi kita sebenarnya ada satu persoalan yang cukup besar sebenarnya, cikgu. Ada satu kajian di sini ni yang mengatakan, atau kemungkinan, cuba bayangkan ya, vaksin itu mendapat kerjasama, COVID itu mendapat kerjaan kita. Tapi dalam siapa dan kerjaan kita tak tahu. Pasal daripada tahun 2014 mereka telah Eco Alliance, satu NGO, telah berhubung dengan kita dan ada surat menyurat klinik-klinik tertentu yang bersama, yang ditulis oleh Peter Daszak dan orang tertentu dalam KKM yang telah memberi kerjasama cukup rapat untuk penghasilan kajian COVID ni, untuk menguji virus ini. Jadi ini satu benda yang perlu kita semua tanya. Kita kena kaji. Pasal ini dia bukan kebetulan dan ini berlaku 2014 tak silap saya. Dan mereka juga pernah mendaftar COVID tertentu, virus tertentu ni untuk dipatenkan dan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu.
Jadi sebenarnya cerita ni terlalu banyak dan sudah tentu tidak mungkin dapat kita huraikan dalam masa sejam dua ini. Tapi yang kita perlu lihat, Tok Ki nak balik-balik kepada janganlah kita senang nak percaya bila orang tanya kenapa kita ada wakil rakyat tanya, saya tak ingat siapa dia, tanya Khairi yang ceritanya Pfizer ni mempunyai rekod yang sangat dahsyat. Dia kena sue sampai 4 bilion dan kena bayar pun. Bukan company yang baik lah. Bukan company yang baik. Jadi kata Dr. Khairi, dia kata itu kena check dengan dia orang. Jadi seolah-olahnya kalau cikgu nak ambil menantu ni penjangak nombor 1. Lepas tu bila tanya, itu tak tahulah. Jadi kita hari ini kita perlu kaedah macam mana hendak menentukan hati-hati kita ini sedar dan bukan jadi pengkhianat yang kita dengar selama hari ini. Jadi dalam keadaan rekod yang saya sebut tadi, daripada beberapa belas tahun dahulu mereka telah mengadakan urusan dengan kementerian, dengan klinik-klinik tertentu, dengan universiti tertentu di Sabah. di Sabah, ya, Sarawak, ya. Jadi cuba bayangkan apa ni. Dan kita pula kenapa terlalu angkuh untuk mengatakan ini adalah konspirasi. Jadi saya nak share juga dengan Prince, ya. Sebenarnya yang kita dapat maklum, kaedah mengenakan seseorang itu sebagai konspirator. Ia adalah setelah JF Kennedy ditembak. Jadi dia orang CIA tak boleh nak jawab. CIA tak boleh nak jawab. Jadi dia orang menggunakan kempen mengatakan ini adalah konspirasi teoris. Pasal yang bunuh pun dah tentu orang dia juga. Jadi benda-benda seperti ini adalah benda yang berlaku yang kita kena sedarkan anak cucu kita ni, cikgu. Sementara ada masa. Jadi apa yang kita nak buat? Contohnya, kita perlu ada makanan. Okeylah, kata cikgu ni berperang kuat lah, hero ni pedang apa benda lah. Habis tak makan. Dia tak apa, dia tak makan, dia zikir, Alhamdulillah. Tapi anak buah pula, mungkin anak ke cucu ke tak makan, dia lapar. Jadi kadang-kadang mereka musuh-musuh Islam ni menggunakan anak-anak kepada kuasa-kuasa besar ini untuk mengubah, untuk memesongkan. Contohnya macam 911 tu pesong. Dan satu lagi contohnya, ingat tak King Faisal, ya. King Faisal sebenarnya di kebanyakan negara Arab ini dia panggil apa, economic assassin ke siapa dia panggil? Economic assassin. Economic assassin. Dia pergi jumpa pemimpin Arab dan di mana-mana pun lah, bukan situ saja. Dia kata, ini duit, di tangan kanan saya duit, di tangan kiri saya pembunuh. John Perkins. Okay. Jadi you nak pilih yang mana? Dah tentulah pemimpin ni pun banyak dia punya songeh juga. Rahsia dia kalau bini dia tahu, jenuh juga dah. Macam kawan kita tu seorang tu lah, dia memang dia rujuk pada bini je. Dia nak balik rumah pun bini panggil mesti balik. Jadi bini telefon dah kata dia. Jadi rahsia ini, contohnya macam Ustaz Masisi, mungkinlah dia tak ada kesempatan. Bukan dia tak, itu masih tak ada kesempatan nak bergirlfriend ke apa benda. Jadi dia tak ada benda dia takut lah. Bini telefon pun dia okey je. Tapi yang ada kesempatan dia jadi macam takut. Yang saya nak share ni adalah begini. Maknanya mereka ini melalui CIA lah, FBI lah, semua kutip-kutip rahsia ni, CCTV ni mengata-kata je. Mengata-kata. Jadi kau nak ikut ke atau kau tak nak ikut? Kalau kau ikut, kau akan kekal berkuasa. Kalau tak ikut, kita akan buang kau. Atau berapa saya dengar 2 presiden di 4 presiden di Afrika dan ada yang di mana ke, yang di Amerika, South America ni pun yang jatuh kapal terbang ada 2.
Dia tak katalah dia bunuh. Tapi itulah dia ceritanya. Jadi, perkara ini janganlah kita nafikan. Maknanya kita seharusnya semak kebenaran maklumat. Apa yang ayat yang kata kalau orang yang munafik, orang yang fasik ini, Beri jadi satu kena berita. cek betul-betul. Ini tak ada, tak ada ini. Percaya Ramai. bulat-bulat Tambah-tambah mereka yang berjaya. Faham? Jadi ini satu senario yang kita perlu bersama sedarkan, mungkin untuk kita bawa kes ni kepada pihak-pihak tertentu untuk membantu selain daripada buat persediaan. Yang kita nak lawan ni rasanya kok mana pun kena lawan. Tapi ada juga, saya dengar Ustaz baru lagi, dia kata ada fatwa daripada ulama kita jangan lawan. Dan ni betul ni, baru sangat ni. Terima bulat-bulat. Dia kata tak, biar polis askar lepas dulu, kalau dah tak ada esok baru kita lawan. Saya tak tahulah, itu cerita yang terkini. Jadi kita lihat je, maknanya perancangan ada, kesungguhan mereka nak buat ada. Kita pula mudah sangat percaya kepada mereka. Ini tanpa siasatan pun, malah yang ditanya pun kita nafikan. Jadi takut-takutnya lah kalau kita ikut dalam nak pergi ke dalam lubang dap ni, lama-lama kita pun tak mungkin dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal hati kita pun dah tak betul awal lagi dah. Jadi ini yang kita kena sedarkan kawan-kawan kita, saudara mara kita. Contohnya lah hari ini, pada tak buat apa-apa tu tanamlah ubi kayu. Ya. Kok pasal makanan, kalau tak ada apa-apa pun perang Ukraine ni pun dah amat itu merunsingkan. petanda Apa pula lagi? tu. Cukup ke kita simpanan makanan untuk anak cucu kita yang kita takut tidak dapat bertahan. Kalau orang-orang semua macam cikgu, macam ustaz, tak apalah, dia tak ada risau benda, dia hidup dengan zikir pun okey. Ya. Jadi itulah kita ajak kawan-kawan kita di luar sana supaya Bersedia. buat sesuatu segera, tak ada tunggu lagi dah. Faham. Segera lakukan sesuatu. Semua orang hendaklah sama-sama kita melakukan sesuatu untuk mempertahankan sekurang-kurangnya keluarga kita. Lebih besar daripada itu, pertahankan agama, bangsa, negara kita. Lebih besar daripada itu, mempertahankan ummah keseluruhannya. Mempertahankan dunia ini daripada dikawal atau dikontrol oleh golongan-golongan tertentu sahaja yang ingin mengaut segala sumber resources, segala apa, termasuklah alam sekitar ni untuk sebilangan tertentu saja. Selain daripada bukan golongan mereka, maka mereka akan tolak ke tepi, biar bagi mati. Nak reducekan world population dan sebagainya. Ini agenda mereka. 1 minit saranan kepada semua penonton, terutama daripada kalangan generasi muda. Silakan Prince. Okay. So kepada the younger punya generations, okay, we are not alone. Kita fikir that kita kena membesar, kita kena cari kerja yang bagus, kita kena dapat gaji yang bagus. So mak bapak nanti macam bangga lah, dengan kita. Ada kerja yang bagus, ada gaji semua yang bagus, ada like a good future. Sebenarnya the future is in their hands tau. Okay, for hundreds and hundreds of years kita dah dikawal, kita dah dikontrol for so many years. So guys, wake up. Wake up. It's not too late to change. There's so much time left. Wake up and sedarlah what is happening around you. Sabar Rizi. Saya dah sebutkan tadilah, saya menyeru sekali lagi pada para pemimpin, jadilah orang mukmin yang kuat seperti yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Dia mukmin yang lebih baik dan dicintai oleh Allah. Kerana masa depan negara, rakyat seluruh ini berada di dalam bidang kuasa
anda semua. Jadi sebab itu sesuatu perkara yang dikempen oleh pihak orang yang bukan Islam, lebih-lebih lagi mereka yang pernah ada rekod memusuhi Islam. Kalau dengan orang fasik pun kita sudah disuruh, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in tusibu qauman bijahalah. Bila kamu dengar perkabar orang fasik, orang Islam tapi orang fasik, orang melakukan maksiat, maka siasatlah dulu. Berhati-hatilah. Jangan terus percaya. Apatah lagi lah perkabaran daripada orang-orang kafir yang mempunyai rekod memerangi atau menjajah umat Islam. Maka sudah tentulah kita kena lebih waspada. Maka langkah kewaspadaan ini ambil dengan berhati-hati. Jangan pergi conference ke luar negara, tahu-tahu benda dah tanda tangan. Tahu-tahu benda dah agree. Sedangkan tak dibincangkan bersama dengan kabinet, bersama dengan parlimen, tak dibincangkan dengan rakyat, tak dibincangkan, dimasakkan sebagaimana kita pernah hadapi isu ISIS. Kita bincangkan. Kita cuba masakkan kefahaman kita. Apa ancaman Statehood Room, apa ancaman ISIS, apa ancaman-ancaman yang lain. Kita pernah lalui dengan perbincangan yang rakyat pun rasa kerajaan bersama dengan mereka. Bukan kerajaan memandai-mandai ikut veto power, mengikut telunjuk daripada kuasa besar dunia. Yang terjadi sekarang seolah-olahnya seperti begitu. Rakyat tidak ada hak untuk memahami sesuatu perkara. Tahu-tahu besok nak suruh rakyat ikut buta-buta begitu. Maka ini akan menyebabkan berlaku pemberontakan dalam negara, berlaku huru-hara dalam negara. Siapa yang nak bertanggungjawab? Bukan salah rakyat. Kerana rakyat dipaksa dan ditekan dan ditekan, mereka akan bangkit. Kerana apabila kalau tengok di negara Iraq pun, walaupun asalnya serangan tentera bersekutu, kononnya negara-negara Islam menyokong serangan kepada negara Iraq kerana ada dikatakan senjata nuklear. Tapi negara Iraq dah hancur. Apa senjata nuklear yang ada? Tak ke dosa bodohnya, dosa keringnya pemimpin negara Arab yang menyokong serangan kepada negara Iraq. Buta-buta saja. Pergi bunuh, kematian, kehancuran. Macam itulah keadaan dia. Kita nak menyokong, jangan jadi seperti itu. Begitu juga negara Arab. 4 negara Arab dah menyokong Israel dah. Negara Arab Israel. Jadi apa jadi sekarang? Takkan kita nak ikut juga negara Arab menyokong Israel? Menyokong negara haram Israel. Jadi itu menunjukkan bahawa kita jangan mengikut. Walaupun mereka tu orang Arab dikatakan alim, tapi bukan mana alim dia tak ikut Israel. Dia mengiktiraf kapal terbang Israel boleh mendarat dah ke lapangan, ke negara mereka. Mereka dah ada hubungan kerjasama yang baik dari segi ekonomi dan sebagainya. Sedangkan umat Islam di Palestin dibunuh depan mata mereka. Mereka tak tolong pun. Jadi sebab itu bagi saya, apa yang paling penting ialah pemimpin mesti kena tinggi, kuat kewaspadaannya demi menyelamatkan rakyat di bawah. Kalau jadi apa-apa kepada rakyat akan datang ini, pemimpinlah kena bertanggungjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama. Janganlah berdiam diri lagi. Ini bukan waktu kita hanya membawa diri dan amal kita sahaja. Fikirlah tentang ummati. Sebagaimana Rasulullah SAW sehingga wafat baginda, ummati, umatku, umatku, umatku. Fikirlah tentang umat. Bangkitlah kita. Walau di merasah mana pun, ayuh kita bersemayam hajat. Ayuh kita bermunajat kepada Allah. Bantu. Dan begitu juga para pejuang-pejuang NGO, pejuang-pejuang fisabilillah. Mari kita bersama-sama menggerakkan kebangkitan ini. Menggerakkan kesedaran ini. Kerana pertahanan ini, Allah pilih kita. Allah tak pilih ramai. Walaupun umat ada 32 juta rakyat, mungkin Allah pilih tak sampai 1 juta. Atau mungkin hanya beberapa ribu orang sahaja yang Allah pilih. Tetapi yakinlah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong dia dan memperkuatkan pendirian dia. Dan ini prinsip. Walaupun kita kumpulan sedikit, sejarah perang Badar, sejarah peperangan antara Talut dan Jalut, golongan sedikit diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah sebutkan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berperamai golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakinlah Allah akan turun ke bala tenteranya. Walillahi junudus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mempunyai tentera di langit dan tentera di bumi.
maka bergabung di antara tentera Allah di langit para malaikat Allah dan tentera di bumi manusia yang beriman kepada Allah, insya-Allah musuh akan kalah. Tetapi yakin kebesaran dan kehebatan Allah di hadapan kita. Mari kita tingkatkan penyatuan dan kekuatan ini demi Allah, Rasul dan agama kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seruan jati diri. Okey, ialah akhirnya kita tidak dapat mengelak daripada melibatkan diri kita dalam usaha-usaha membela hak dan maruah kita. Ya. Kita kena guna segala upaya kita untuk penyatuan. Dan insya-Allah kita bersatu, Allah beri berkat. Kalau Allah beri berkat, tak ada apa lagi dah. Sikit pun melebihi. Kalau tak berkat, banyak pun tak ada erti. Jadi insya-Allah. Tadi sebenarnya Tok Kim pun nak announce sikit, kita juga sudah ada satu apps yang dikenal sebagai Yakin Apps untuk menyatukan kita dalam apa-apa transaksi kita supaya kita dapat keberkatan itu, supaya kita bersama dapat mengatasi masalah-masalah kita yang mana kita tidak lagi perlu berharap kepada ialah setengah-setengah ataupun kebanyakan Apps. media yang ada ini adalah milik orang yang memusuhi kita. Jadi Ni kita punya sendiri. ini kita punya sendiri. Jadi jangan lupa ya, go to Yakin Apps. InsyaAllah kita akan bina keperluan kita sendiri. Begitu juga dengan makanan. Maknanya tanamlah makanan, tanamlah ubi kayu. Zaman Jepun tu kita makan ubi kayu. Kurang-kurangnya kalau ada apa-apa, kita dapat melindungi diri kita. Macam jangan jadi macam di Kelantan itu, bila air naik, orang pun kena naik atas bukit, Tak ada makanan. tak ada makanan. Akhirnya makan kulit pokok saja. Jadi kita kalau boleh, kita nak jaga supaya kita ada kaedah mengelak diri daripada cabaran-cabaran yang lebih teruk. Baik, terima kasih Tok K. Ini merupakan grand finale, penutup grand finale New World Order. Prince Smith, terima kasih. Terima kasih pada anda yang setia bersama kami menyokong GPMCCC by PPM. Sentiasa share dan like kita. Terima kasih. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.